Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustaz Dr. Kamarudin bin Awang Mat selaku pensyarah bagi subjek kepimpinan Islam. Salam aspirasi buat pengurusi majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan jam randingnya, serta hadirat-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertamanya, saya ingin mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul pada majlis ilmu untuk membahaskan tentang satu tajuk yang kira amat penting untuk kita ketahui, iaitu mujahadah dalam menuntut ilmu. Saya akan membahaskan tajuk pidato saya kepada beberapa skop penting yang perlu diberi perhatian oleh setiap orang. Yang pertamanya, apakah yang dimaksudkan dengan mujahadah ketika menuntut ilmu? Yang kedua, apakah hukum dan dalil menurut Al-Quran tentang menuntut ilmu ini? Yang ketiga, apakah kelebihan ketika menuntut ilmu? Yang keempat, apakah adab-adab ketika menuntut ilmu? Dan yang terakhir sekali, apakah cabaran ketika menuntut ilmu? Para hadirin sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan mujahadah dalam menuntut ilmu? Di sini saya akan menguraikan maksud bagi setiap perkataan. Baiklah, yang pertama, perkataan mujahadah merupakan perkataan dasar daripada perkataan jihad, iaitu perkataan masdar bagi jahadah, dan menurut Kamus Mu'jam, maksud jihad ini adalah mencurahkan tenaga bagi menentang musuh. Seterusnya, takrif bagi menuntut pula, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi kedua, menuntut ini bermaksud berusaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ataupun mendapatkan sesuatu. Seterusnya, takrif bagi ilmu pula merupakan takrif yang luas dan umum, dan menurut di Encyclopedia of Islam, ilmu ini boleh ditakrifkan sebagai ilmu pengetahuan ataupun knowledge, dan lawan kepada kebodohan iaitu ignorance. Oleh itu, tajuk pidato saya pada hari ini ialah berusaha bersungguh-sungguh dalam menawan hawa nafsu bagi mendapatkan ilmu pengetahuan. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengetahui dengan lebih mendalam tentang tajuk ini, mari kita mengetahui apakah hukum menuntut ilmu. Islam telah memerintahkan kepada kaum lelaki dan wanita untuk menuntut ilmu demi mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dan Islam juga telah mewajibkan untuk kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan oleh itu, setiap dari kita perlu mempunyai ilmu pengetahuan bagi mendalami dan menghayati kedua-dua sumber utama. Dalil yang menunjukkan tentang kewajipan untuk menuntut ilmu telah dirakamkan dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang bermaksud, bacalah wahai Nabi Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Seterusnya, marilah kita beralih kepada kelebihan menuntut ilmu. Apakah yang bakal kita perolehi ketika kita menuntut ilmu? Yang pertama, seseorang itu bakal mendapat pertolongan dan kemudahan oleh Allah SWT di samping mendapat ganjaran di akhirat kelak. Yang kedua, seseorang itu mempunyai kelebihan yang tersendiri ataupun kita katakan sebagai mempunyai keistimewaan yang tersendiri di samping dapat membezakan antara hak dan yang batil. Dan yang terakhir sekali, seseorang itu akan memberikan faedah kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Hal ini dapat dibuktikan dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang bermaksud, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Sidang hadirin sekalian, setelah kita mengetahui tentang kelebihan-kelebihan ketika menuntut ilmu, sekarang marilah kita menghayati apakah adab-adab yang perlu diberi perhatian ketika menuntut ilmu. Yang pertamanya, kita perlulah niat kerana Allah SWT, kerana niat selain daripada Allah SWT adalah sia-sia semata-mata, dan niat ini akan membawa kita kepada keikhlasan untuk kita menuntut ilmu. Yang kedua, kita mestilah sabar. Sabar ini adalah sebahagian daripada kunci untuk kita semua untuk mencapai kejayaan, di mana kesabaran ini akan membuahkan hasil. Dan sabar inilah mujahadah kita ketika kita menuntut ilmu.
dan seseorang yang sabar, insya-Allah akan dijanjikan syurga buat mereka. Seterusnya, kita perlulah mencatat ataupun mencatat nota ketika guru memberikan ilmu. Perkara ini ramai yang terlepas pandang. Oleh itu, setiap dari kita perlulah memberi perhatian dan memberikan sepenuh perhatian ketika guru sedang mengajar. Yang keempat, kita perlulah merendah diri dengan guru kita, sama ada guru yang mengajar kita ataupun guru yang bukan mengajar kita. Ramai di antara kita yang terlepas pandang juga tentang perkara ini. Ramai yang bersikap kurang ajar dengan pendidik mereka ataupun murabi mereka, dan oleh sebab itu ilmu yang mereka perolehi tidak berkat dan tidak kekal lama. Yang kelima, kita perlulah menjauhi dengan makan yang banyak dan tidur yang banyak, sebab melalui perkara itulah menyebabkan kita susah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dalam surah Az-Zariyat ayat 15 hingga ke-18 ada menceritakan tentang golongan yang bertakwa kepada Allah dengan melakukan amal ibadat dan tidur mereka hanyalah sikit sahaja di malam hari. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, menuntut ilmu merupakan semangat jihad yang sangat tinggi, dan jihad ketika menuntut ilmu amatlah diperlukan untuk kita semua bagi memperoleh ilmu pengetahuan yang sebenar. Dan tiada kejayaan, tiada kebahagiaan sebenar di dunia dan di akhirat tanpa ilmu pengetahuan. Oleh itu, setiap daripada kita wajib untuk menuntut ilmu, bermujahadah untuk menuntut ilmu bagi mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan jika seseorang itu gagal untuk memperoleh ilmu di dunia, maka di akhirat kelak mereka akan bersama dengan orang-orang yang rugi. Selain itu, jihad untuk mengamalkan ilmu tersebut juga amat dituntut di sini. Kerana setiap daripada kita setelah kita memperoleh ilmu itu, adakah kita akan mempraktikkannya ataupun sekadar letak di dada. Oleh itu, setiap daripada kita perlulah berjuang melawan nafsu untuk mempraktikkan setiap ilmu yang kita perolehi. Kerana jika kita tidak mengamalkan ilmu yang kita perolehi, kemungkinan besar dia akan memberi kemudaratan di kemudian hari. Seterusnya, setiap daripada penuntut ilmu itu tidak akan terlepas daripada ujian dan dugaan ketika menuntut ilmu, terutamanya mendapat godaan daripada syaitan. Dan syaitan yang amat licik untuk menghasut kita supaya tidak menuntut ilmu ataupun mengamalkan ilmu yang kita perolehi. Dan setiap daripada kita perlulah bersiap siaga dari segi fizikal dan mental bagi menempuhi cabaran dan dugaan ketika menuntut ilmu ini. Sebagai contoh, secara amnya, setiap daripada kita pandai membaca, namun budaya ataupun amalan membaca itu tidak diterapkan dalam kehidupan seharian, menjadikan proses kelangsungan ilmu itu tidak berjalan sebaik mungkin. Dan oleh itu, setiap daripada kita perlulah menanam semangat suka membaca supaya kita akan mendapat ilmu yang semaksimum mungkin. Dan seterusnya, kita perlulah meningkatkan tahap kesabaran ketika menuntut ilmu, kerana sabar ini adalah sebahagian daripada ujian untuk kita menempuh ilmu. Sekiranya kita tidak sabar, maka kita tidak akan mendapat ilmu pengetahuan yang terbaik. Di samping itu, penuntut ilmu itu juga perlulah bersedia dari segi fizikal dan mental ketika menuntut ilmu, kerana proses menuntut ilmu ini bukanlah satu jalan yang mudah, dan kita perlulah mencontohi zaman Rasulullah, zaman sahabat ketika mana mereka menuntut ilmu. Dan oleh itu, kita juga sebagai umat manusia, umat Islam di akhir zaman ini juga perlulah bersungguh-sungguh ketika menuntut ilmu. Secara kesimpulannya, ilmu merupakan satu kewajipan yang perlu dipelajari oleh setiap lapisan masyarakat, khususnya umat Islam. Dan ilmu ini dapat memandu kita ke arah jalan yang benar, jalan yang diridai oleh Allah SWT. Dan ilmu ini merupakan pintu kebahagiaan. Justru itu, saya menyeru setiap daripada kita sebagai umat akhir zaman ini supaya mengambil semangat wajar ataupun semangat juang yang tinggi yang pernah zaman sahabat kita lakukan untuk mendapatkan ilmu. Oleh itu, setiap daripada kita juga perlulah menanam ataupun memasang niat untuk terus menjadikan ilmu itu sebagai bekalan dan teman hidup kita. Di samping itu, ilmu dapat dijadikan bekalan di akhirat kelak, dan dengan ilmu inilah dapat memandu kita ke arah jalan yang benar. Dan tanpa ilmu pengetahuan, sudah semestinya seseorang itu akan berada dalam jalan kesesatan, jalan kemunduran dan jalan kehinaan. Dan ilmu ini dapat kita gunakan untuk menentang musuh yang telah lama bersedia untuk menjatuhkan umat Islam. Oleh itu, setiap daripada kita perlulah bersungguh-sungguh bagi mendapatkan ilmu pengetahuan, dan dalam masa yang sama ilmu itu
diberkati oleh Allah. Akhir kata, saya berharap agar tajuk pidato saya ini dapat memberikan kesedaran untuk kita semua dan dalam masa yang sama mengambil input-input yang penting untuk kita praktikkan dalam kehidupan seharian. Oleh itu, mari kita menuntut ilmu demi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.